الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المؤمنين من المسلمين والمسلمات أحياء منهم عمل حضرة دين شيخنا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وحضرة تاج رفيق سيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي وحضرة حجاج الإسلام الغزالي وحضرة الشيخ حسن الشاذلي وحضرة مشايخ الكرام الشيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita pada memahami ilmu tarekat dan tasawuf berpandukan kepada kitab Haqaiq An-Tasawuf oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah ta'ala. Kitab kita muka surat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Kau nak kita berhenti tu kaedah yang lain lagi. Kita masih lagi masalah hukum mempelajari ilmu pengetahuan. Sebab hari ini orang dah tak nak belajar agama Islam, jadi dia pun tak faham agama Islam. Dia tak sempat belajar, dia sibuk hal lain. Jadi bila sibuk hal lain, agama sendiri pun dia tak tahu. Jadi bila agama sendiri pun dia tak tahu, orang hujah dia pun pening. Itu yang bahaya. Jadi kita senior citizen, kita yang datang pelanggan-pelanggan masjid ni, most of the pelanggan masjid are pensioners and senior citizen. Ada sepatutnya yang datang orang muda-muda sebab dia nak hidup lama, kita dah nak mati. Jadi orang yang dah nak mati pun kadang perangai pelik-pelik Nabi kata umat aku umur 60 sampai 70. Mana bila kita reach pension is the time to say goodbye. Mana kita akan mati dah. Sebab umur umat aku Nabi kata in between 60 to 70, 60 hingga 70. Jadi kalau umur 60 hingga 70 ni kita pun duk galik main TikTok, duk tengok YouTube, tengok Bloom, sayang masa. Sebab kita dah masa-masa kecederaan. Kalau main bola tu masa kecederaan. Jadi kalau kita duk galik, duk lambai peminat lupa sepak bola, kalah kita. Nampak tak? Dengarlah orang baik-baik. Orang umur 60 hingga 70. Senior citizen, we call. So apa kita kena buat?
mesti kena dekatkan diri dengan Allah. Mesti, compulsory. Sebab kalau tidak, kita lost. Rugi lah. Masuk kubur teriak. Sebab apa teriak? Tak mau mengaji, malas semayang, malas berzikir, malas baca Quran. Semua malas belakang. Kalau buat ibadat malah. Ni bahaya. Tapi apa punca dia? Ilmu. Ilmu tak belajar secara tahkid. Dia nak belajar cara tahkid ni, kita kena belajar dengan syekh. Belajar yang ada makrifat, baru dia tahkid. Kalau tidak, dia tak melekat dalam hati. Kaedah yang lain lagi adalah ilmu itu mengikuti isinya. Ilmu yang menghantarkan sesuatu kepada yang wajib, hukumnya menjadi wajib. Dan ilmu yang menghantar kepada sunnah, menjadi sunnah. Macam kita semayang wajib. Jadi kita belajar tentang semayang ni adalah wajib. Siapa tak belajar, hukumnya berdosa. Berpijak pada kaedah-kaedah ini, Syekh Abdul Qadir Isa akan huraikan ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf, orang yang dah akhir balik. Jadi sebab itu kita kena pastikan anak cucu yang akhir balik ni mesti mengenal Allah Ta'ala. Itu mula-mula sekali. Siapa Allah Ta'ala? Siapa Tuhan? Apa beza Tuhan dengan Allah Ta'ala? Dia kena tahu. Siapa Rasul? Siapa Nabi? Dia kena tahu. Kenapa kita semayang? Dia kena tahu. Kenapa kita kena puasa? Dia mesti tahu. Kenapa kita kena keluar zakat? Dia mesti tahu. Kenapa kita naik haji? Dia mesti tahu. Dia tak tahu. Mak bapak, tok nenek berdosa. Tak pasal-pasal kita kena balut. Nampak tak? Jadi sebab itu benda ni kita kena tekankan dan tegaskan dekat anak cucu kita. Paling kurang kita beli kat dia buku Muniyatul Musalli, cara-cara semayang, perukunan semayang, cara-cara mengenal Allah. Buku kecil-kecil je. Lepas tu cari Tok Guru belajar. Tu cara dia. Mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah beserta dalil-dalilnya secara umum dalam setiap masalah keimanan, agar dia dapat keluar dari jerat taklid dan menjaga imannya dari pengaruh orang-orang kafir dan orang-orang sesat yang senantiasa menghembuskan keraguan terhadap imannya. Ini memang berlaku zaman kita ni. Sebab zaman kita ni Nabi dah sebut zaman fitnah. Zaman kita ni Nabi dah sebut zaman fitnah. Jadi semua fitnah tu menyebabkan kita jadi rosak, hilang keyakinan dengan Allah Ta'ala. Jadi kita sibuk dengan dunia, berasa lambat lagi mati. Yang tu yang sedih tu. Jadi akidah sangat penting. Itu kita belajar kuliah subuh. Aqidatun Najin. Mesti kena belajar dan mesti kena faham. Siapa Tuhan, siapa Allah Ta'ala. Apa beza Tuhan dengan Allah Ta'ala. Dia kena tahu tu. Apa sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Apa sifat mustahil. Sebab kalau dia tak tahu, dia akan pening. Dia akan ragu-ragu. Dia rasa macam Tuhan tak tolong dia. Dia rasa macam Tuhan tak perhatikan dia. Kenapa doa aku tak makbul lagi? Dia datang keraguan. Kenapa Tuhan buat apa ini? Kenapa Tuhan pilih kasih? Kenapa orang lelaki dapat peraih banyak, aku orang perempuan dapat sikit? Ini semua making people confused. Dia akan jadi keliru. Punca bukan ada apa pun, dia tak faham. Kenapa lelaki boleh kahwin sampai 4, aku tak boleh? Kenapa lelaki boleh kulu kelau ke darat ke baruh, aku kena duduk di rumah, kata orang perempuan pula. Jadi persoalan-persoalan ni mesti dijawab dengan ilmu. Dia kena patah balik akidah tu. Kalau dia tak percaya pada Allah Ta'ala, memang dia akan ragu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah Ta'ala, mula-mula ajar Allah, Tuhan, aku ni Nabi. Dia tak ajar semayang, puasa semua, dia tak ajar. Sebab akidah penting. Hari ni akidah dah rapuh. Bila akidah dah rapuh, orang sibuk benda zahir. Sibuk dengan pakaian menutup aurat, sibuk dengan zakat. Akidah tidak ditekankan. Bila akidah tidak ditekankan, nak keluar zakat apa mana? Dia pun tak yakin Allah Ta'ala bagi pahala. Rugilah duit aku ni. Nampak tak? Jadi sebab itu kita kena faham masalah akidah ni, dan anak cucu kita, isteri-isteri kita mesti kena tahu. Mempelajari ilmu-ilmu yang menjadikan seseorang mukallaf dapat menunaikan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepadanya seperti semayang,
zakat, haji, puasa dan lain-lain. Apa saja kewajipan tu ada ilmunya, ada hujah-hujahnya, ada sebab musababnya, ada hikmah-hikmahnya. Jadi kalau kita tahu, kita semangatlah sikit. Kalau kita tak tahu, tak semangat. Jadi kita buat tu jadi lemah. Tak semangat macam makan nasi. Jadi nak semayang tak semangat, nak berzikir tak semangat. Semua puncanya tak mengetahui apa benefit, apa kebaikannya kepada diri kita. Itu punca dia. Seterusnya mempelajari keadaan-keadaan hati. Ini memang orang tak nak belajar lah. Mempelajari keadaan hati. Hati ni duduk dalam jasad kita. Benda yang tak nampak duduklah hati kita. Kalau kita scan MRI, nampaklah hati itu duduk. Tapi yang kita membicarakan hati yang bersifat kerohanian. Kita kena tahu pergerakan hati. Seperti apa? Tawakal, takut kepada Allah, redha kepada Allah, dan macam-macam lagi lah. Sebab seorang Muslim, seorang Islam akan berhadapan dengan keadaan-keadaan hati itu sepanjang umurnya. Jadi masalah hati kita ni sabar, redha, syukur, tawakal, takut kepada Allah Ta'ala, serah diri pada Allah Ta'ala sampai mati. Benda ni nak pakai sampai mati. Macam mana keadaan sakit sekalipun kita tak boleh bunuh diri. Sampai mati nak kena berpegang dengan agama Allah Ta'ala. Jadi sebab itu benda ni kita kena belajar. Jadi ilmu yang kita belajar tu namanya ilmu tasawuf pula. Ilmu tasawuf. Jadi kat masjid kita ada macam-macam ustaz datang ajar, kita kena pastikan fardu ain. Supaya kita lepas. Jangan ustaz tu ceramah benda yang luar pada fardu ain, rugi masa. Faham tak? Buat cerita lawak, cerita saham, nak buat apa? Awak dah tua. Nampak tak? Jadi kita kena perkemah ilmu ni tadi. Seterusnya mempelajari semua akhlak yang baik dan akhlak yang buruk agar dia dapat melaksanakan akhlak yang baik seperti tawakal kepada Allah, redha kepada Allah, pasrah kepada Allah, rendah hati, penyantun dan lain-lainnya, serta menghindari akhlak yang buruk seperti sombong, pendendam, kedekut, hasad, dengki, riak dan lain-lainnya. Jadi benda tu memang kena dipelajari dan kena faham. Hari ni kita tengok banyak benda ni orang tak belajar. Contoh, saya bagi satu contoh. Kawan kita datang jumpa kita. Kawan kita datang dari Johor Bahru. Datanglah ke Kuala Lumpur ni, telefon kita, hello bro, ada mana? Aku ada kat rumah Merbah Sempak. Aku nak jumpa. Kau datang rumah aku ambil kau. Kita jumpa dekat restoran Ali ABC. Ada dia nak ajak pergi rumah? No, never. Why? Ma'am dia kata, awak jangan mengada-ngada. Saya tak larat. Lebih baik awak pergi kedai mamak. This is the trend. Inilah trend yang berlaku hari ini. Jadi rumah kita tak ada berkat. Rumah kita dah tak ada berkat. Sebab Nabi khabar, tetamu datang rumah bawa rezeki, bawa rahmat. Tetamu keluar pada rumah kita bawa dosa-dosa kita, bawa balak keluar. Perasan tak benda ni? Tak perasan. Sebab apa? Tak belajar dan tak diamalkan. Yang paling syok lagi, pergi jumpalah kat kedai ABC ni tadi. Kawan yang daripada Johor, Usup ni tadi. Usup bayar? Usup daripada Johor ni bayar? Kita order mi Bandung, Usup pun mi Bandung. Dah, teh tarik, dia pun teh tarik. Borak punya cerita, kawan ni lama tak jumpa 10 tahun. Nah, Usup bayar. Yang kita orang Merbah Sempak ni pada buat. Aku terlupa bawa dompet duit. Kepala otak kamu. Nampak? Ini dah berlaku. Ini dah berlaku. Dan ini sedang berlaku. Ini penyakit lah. Penyakit. Sebab apa jadi demikian? Sebab wallahu'alam. Jadi kita nak kata hati busuk, tak tahulah dia hati busuk. Tapi akhlaknya dah buruk. Sebab apa? Tidak memuliakan tetamu. Tetamu ni wajib dimuliakan selama 3 hari. Usuk datang sekejap je, lepas ni dia nak kipuh, tengok mak saudaranya sakit, teringat kawan lama sekolah dulu. Tak? Patutnya siapa belanja? Kita lah. Dia datang kampung kita.
Ini hari ni berlaku. Jadi penyakit ni nak buang? Payah nak buang. Sebab apa? Finance Minister merangkap Prime Minister bini dia. Finance Minister, Menteri Keuangan merangkap Perdana Menteri bini dia. All the card, debit card, credit card controlled by the Finance Minister. So dia ni jadi apa? Menteri tak berportfolio. Jadi masalah. Jadi ini yang jadi masalah. Sebab itu dia kata dia lupa bawa dompet duit. Jadi macam mana nak buat benda ni? Oh, memang susah. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita tak ada ilmu ni tadi, ataupun kita tak beramal ke ilmu, banyaklah ajaran-ajaran agama Islam ni kita akan tinggalkan, dan agama Islam ni nampak tak comel, nampak tak cantik. Agama Islam tu nampak tak cantik. Orang Islam tu ramai. Sembahyang Jumaat sampai nak kena renovate buat masjid baru punya ramai orang. Sembahyang raya kena buat 2 masjid lagi ramai. Sembahyang waktu ada yang ada ni lah sembahyang waktu. Jadi bila benda ni dah berlaku, keyakinan dengan Allah dah lemah, maka kita akan jadi sifat-sifat buruk ni tadi, jadi kedekut, jadi dah tak reti dah adab, sopan santun, peraturan-peraturan agama orang dah tak tahu dah. Ini puncanya. Sebab itu penting ilmu diterapkan dalam diri, dalam bini, dalam anak cucu. Dan benda ni memang susah. Sebab berlawan. Jadi sebab itu dia kata, dengan demikian dia dapat berjuang melawan nafsunya dan meninggalkan nafsu-nafsu jahat ni tadi. Hukum berjuang melawan hawa nafsu adalah wajib bagi setiap mukallaf. Maknanya kita kena lawan sifat kedekut ni tadi. Saya cuba benda ini. Saya tengok. Saya pergi ziarah satu kawan. Kawan ni kena dilucutkan jawatan. Dilucutkan jawatan. 5 tahun saya kata relax bro, aku doa kau naik pangkat balik. Jadi takdir Allah bulan Jun baru ni naik pangkat. Dah. Happy lah muka. Tidak kalau dekat WhatsApp tu muka anak dia. Memang muka stres lah. Dia bubuh muka anak dia. Lain ni muka dia pakai kod, power lah. Muka dah ceria. Sebab apa? Dapat dah naik pangkat. Grade pun dah naik 54. Dia dah happy. Saya pergilah ziarah, ucap tahniah. Doa aku dah makbul kat engkau. Allah dah naikkan pangkat kau. Dia pun ajaklah saya ziarah jumpa ni. Ajaklah saya pergi Minayo. Siapa bayar? Saya bayar. Dia kerja kat Melaka tu. Saya daripada Shah Alam pergi ke Melaka. Saya bayar. Pangkat bersuara 54. 54 ni gaji 10,000 dah bro. 10,000 lebih campur elong ke debak-kedebuk. Mau dekat 14,000 dah. Bini satu. Kalau bini dua katalah banyak makan duit ni tadi dah. Sebab apa? Ni tadi. Lulusan pengajian Islam. Master pengurusan Islam. Jadi sebab apa? Satu lagi, saya test lagi. Satu kawan juga. Lama dah kena dera, tak naik pangkat juga. Saya pun jampi. Naik pangkat. Dekat Johor sana. Saya pun pergi ke Johor, ucap tahniah naik pangkat. Bro, ini dekat lunch time, kau boleh keluar ke? Pukul 12 boleh dah. Keluar. Kita cari tempat kedai orang semayang, boleh kita makan. Saya kata, saya tak pakai orang ni lah. Jumpa pegawai kerajaan, tak boleh pakai orang ni bro. Dia allergic. Sindrom kurang daya tahan. Jadi kalau jumpa pegawai kerajaan ni mesti pakai necktie, pakai coat, pakai songkok hitam, Tuan Haji. Okey. Secara dia ingat kalau pergi jabat kerajaan jangan pakai jubah sorban. Allergic. Dia tak boleh tengok kita. Tak boleh tengok biji mata dengan jaga-jaga pun naik angin. Pak Haji ni datang sini buat apa? Tapi kalau kita pakai coat, pakai jaket, pakai necktie, Datuk, tapi dia jaga. Datuk, ya. Dia ada. Baik Datuk, sebentar Datuk. Sisi pun keluar. Ya Datuk, ada apa Datuk? Hari itu selesai. Try pakai apa itu? Baju biru, kopiah putih. InsyaAllah sebulan belum tahu selesai. Try lah. Kalau saya kabur tak percaya, boleh coba benda ni tuan-tuan. Kita orang tua, kita orang lama, kita bukan orang baru. Masak dah perangai manusia ni. Dah.
Jadi yang kawan ni tadi dah naik pangkat jadi hakim besar ni, mahkamah tinggi, pangkat besar tak? Saya juga bayar. Cuba tuan-tuan fikir, pelajar terbaik UIA ni, kawan saya ni, pelajar terbaik UIA. Tapi dia kata, Ustaz saya. Dia ada kira-kira tu. Jadi sebab apa jadi demikian? Bukannya kena bayar sampai 1,000, makan pun kedai biasa-biasa je, bukan makan kat Marriott ke Hilton. Dah, nak bayar duit mahal. Tapi sebab apa? Ilmu tidak diamalkan. Bila kita tidak ada ma'rifatullah, kita tidak akan sensitif dengan ajaran-ajaran Allah Ta'ala. Ingat tu. Bila tidak ada ma'rifatullah, kita tidak akan sensitif dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahaya benda ni. Jadi tuan-tuan, saya pesan kat diri saya, kita sama-sama ingat ni. Wajib muliakan tetamu. Wajib hormat orang tua. Kena jaga ni. Sekarang orang mana reti orang tua muda, dia buat tak tahu je. Sebab dia dah tak tahu hukum. Nampak tak? Orang muda nak semaya sah pertama. Kamu belakang boleh tak? Kalau saya ada, saya tegur. Respect the elders. Nampak tak? Orang yang sembahyang sah pertama ni, orang tua-tua, dia nak mati dah yuk. Dia dah nak tumpah. Biarlah dia tu banyak pahala. Orang muda ni duduk belakang. Yang paling lorat lagi, bawa anak pula. La ilaha illallah, punya jahil. Saf kanak-kanak di belakang. Faham tak? Jadi sebab tak belajar, inilah punca dia. Bila tak belajar, dia tak tahu dah hari Khamis ke hari Jumaat, dia tak tahu. Kita pun tanya, ada kawan jemput kahwin, bila kenduri nak kamu? Hari Sabtu. Atau nikahnya bila? Hari yang sama. Kamu belajar agama Islam ke agama Yahudi? Saya tanya. Udah. Kenapa Syekh? Saya kata, sunat menikah ni hari Jumaat bro. Lepas tu kamu nak kenduri hari apa? Lantak lah. Okey. Nanti saya kontak Qadi. Pula. Itu penyakit. Belajar agama bukan tak belajar. Tapi sebab apa? Kurang ma'rifatullah. Ni punca dia. Sensornya tak sensitif. Jadi kita kena ingat, patah balik pada Allah Ta'ala. Nak buat apa ke benda? Apa kata Allah Ta'ala? Apa kata Rasulullah? Nampak? Jadi barulah menjadi Islam kita. Kalau tidak, tak menjadi. Penat je kita pergi umrah, pergi haji, semayang 5 waktu. Faham tak? Yang lain kita tak jaga. Ada berat-berat benda ni. Memang berat. Jadi kita nak memperjelaskannya pun bukan mudah. Bukan mudah. Jadi sebab itu kita belajar ni tuan-tuan, fahamlah baik-baik benda ni, kita beramal lah. Kita beramal. Kita jangan peduli orang. Kita yang dah belajar ni, kita beramal. Jangan nikahkan anak hari Sabtu, hari Ahad. Kamu belajar kitab mana? Nak tanya juga kitab mana? Awak pun nak ngikut juga. Dia mana duduk jauh, nikah susah apa bro? Faham tak? Sunat nikah tu hari Jumaat. Kamu nak kenduri lagi setahun pun tak apa, tak ada masalah. Faham tak? Tapi orang dah tak beramal dengan alasan-alasan bodoh. Duduk jauh lah itu lah ni, alasan-alasan semua tak masuk akal. Jadi kita faham benda ni, jadi kita beramal. Supaya kita lawan nafsu, dia kata. Supaya kita lawan nafsu. Dan itu dia kata tidak mungkin dapat tercapai kecuali dengan adanya pengetahuan tentang akhlak-akhlak yang terpuji dan akhlak-akhlak yang buruk, serta pengetahuan tentang teknik-teknik berjuang melawan hawa nafsunya sebagaimana yang telah diterapkan dan diamalkan oleh para ulama sufi. Jadi benda ni memang kena tahu teknik-teknik dia, kaedah-kaedah dia. Apa benda pun semua ada teknik dia. Semua benda ada ilmu dia. Jadi kita kena belajar lebih lagi tentang agama kita ni. Tentang agama kita. Oleh kerana itu, Sayyid Syekh Abu Hasan Asyadzali Kharasullah Sirhu berkata, barang siapa tidak menyelam dalam ilmu kami ini, itu ilmu tasawuf, maka dia akan mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar sedang dia tidak menyedarinya. Bahaya. Maknanya orang tak belajar ilmu membersihkan hati ni tadi, dia tak tahu jom bangkai pun. Dia tahu makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Itu je dia tahu. Ada duit berjalan. Nampak?
Ini yang jadi bahaya ni. Jadi bila dia mati, dia pun terkejut. Kenapa aku bawa dosa besar? Sebab dia tak tahu. Dia tak nak belajar. Dia tak tahu dosa besar pun tak tahu, dosa kecil pun tak tahu. Apa benda yang dia tahu? Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Ada duit? Berjalan. Bahaya. Jadi sebab itu kita kena belajar. Kita tahu bahawa dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji ada yang bersifat zahir seperti zina dan minum arak, dan ada yang bersifat batin seperti sombong dan kemunafikan. Oleh kerana itu Allah melarang kita dari keduanya sebagaimana tersebut dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 151, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji. Mana keji itu perbuatan-perbuatan berkenaan dengan seksual, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi sebab itu kita kena menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan keji. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang nampak akan bertaubat kerana dia mengetahui bahayanya. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan keji yang tidak nampak, kadang-kadang hidup dalam waktu yang lama tanpa berfikir untuk bertaubat kerana dia tidak mengetahui hukumnya atau tidak merasakannya satu kerosakan, satu kekejian atau satu masalah. Dia tak tahu. Bahayanya tidak tahu ni tadi. Sebab ada orang kata, kita jangan belajar sangat, kalau dah tahu susah. Lebih baik kita jadi jahil, kurang dosa. Dia tak tahu yang jahil itu masuk neraka lagi dulu. Nampak tak? Jadi sebab itu benda ni penting ilmu. Sedangkan ilmu-ilmu yang tergolong dalam ilmu fardu kifayah adalah semua ilmu yang apabila telah dipelajari oleh sebahagian orang, maka kewajipan bagi yang lainnya gugur. Dan apabila tidak seorang pun mempelajarinya, semua pula berdosa. Jadi dalam kampung kita ada organisasi. Ada organisasi kampung, organisasi masjid. Jadi kita tahu dah siapa orang yang ada ilmu, tak ada ilmu, siapa alim, tak alim. Jadi bila ada orang yang pandai ni tadi, yang lain tak berdosa. Tapi kalau dalam kampung kita tak ada orang pandai, tak ada pelapisnya pula, satu kampung kena mencari orang untuk ganti. Nampak? Tak ada orang boleh jadi imam, tak ada orang pandai azan. Jadi kena hantar anak-anak pergi belajar pula. Supaya apa? Mati tu imam ni ada pelapis. Kalau tidak, satu kampung berdosa. Lepas tu orang kampung ni tadi bukan pergi minta sana sini derma. Orang kampung tu kena membiayai budak yang cerdik, yang baik ni tadi, yang belajar agama, dan kita tanggung dia. Kalau tidak, satu kampung berdosa. Lepas tu dia kena sign agreement, tak boleh lari daripada kampung ni. Kita dah hantar dia belajar Mesir, belajar kiraat, belajar macam-macam lah. Agreement tak boleh lari pada kampung ni, kau kena jadi imam kat masjid ni. Sebulan gaji 7,000. Ada gaji imam 700, gila apa? Gaji imam 700 nak makan apa bro? Minyak kereta saya pun sebulan 3,000. Gaji imam 700. Tayar pun dah harga 800. Imam gaji 700 pakai pasal. Habis duit tukar tayar je. Satu tayar. Punya bodohnya masyarakat kita ni. Pastor, tahu pastor? Pastor ni padri kecil. Macam imam karyah lah. Tahu gaji dia berapa? 5,000. Kita kena malu dengan pastor. Saya tanya pastor, how much your salary? Saya tanya. Dia kata 5K. Tak masuk allowance. Nampak tak? Ada imam gaji 700. Kau merepek apa? Ini bukan zaman Jepun bro. Ini zaman cyber. Faham tak? Patut imam tu gaji minimum 5,000. Dia akan naik sampai pergi 15,000. Barulah imam pun, iya kena ambur. Oi, semangat jadi imam tu. Kalau tidak, iya kena ambur, iya kena stain. Imam tak cukup makan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Dia dah penat dah. Penat macam-macam fikir. Kita nak bayar bini pula sakit, mak kita nak bagi duit lagi. Masa mana dia nak hidup? Akhirnya tak imam pun cabut lari buat direct selling. Itu kita pun pakat marah. Kenapa imam tak jalankan tugas? Tampar orang masjid lah. Imam tak jalan tugas. Bagi 700, siapa nak bertugas? Kau jadilah imam pula, aku jadi makmum. Selesai masalah. Nampak tak? Ada juga berlaku pihak berkuasa agama ambil alih masjid. Orang kampung dah cantik dah bagi imam 5,000.
Jawatan kuasa masjid yang baru pula yang diambil alih pihak berkuasa agama, turunkan gaji imam 3,000. Astaghfirullahalazim. Itu pun nak kena jumpa pengarah, tak jumpa lagi. Apalah punya tak cerdik. Nampak tak? Saya pun tak faham tuan-tuan. Jadi sebab itu kita ni orang cerdik, kita bukan bodoh. Kita educated people. Kita orang yang ada ilmu, pergi sekolah. Faham? Kita kena fikir benda ni. Sebab ini benda agama. Kalau tak ada imam, susah agak kita pun. Faham tak? Kita suara pun bukan betul sangat. Makhraj pun makhraj Jawa. Ia kena berdua, ia kena stain. Macam mana nak jadi imam? Faham tak? Ada imam yang terlatih, ada ilmu, akhlaknya baik. Bayar gaji pun masalah. Betul tak? Imam ada 3 orang, baru 15,000. Apa masalah? Seorang 5,000 dah. Masalah? Masjid yang bermasalah. Orang kampung yang bermasalah. Bukan Tok Imam. Lepas itu Tok Imam pun cabut lari, dah malas duduk. Bayar 700. Nak jadi imam 700? Siapa nak? Betul tak? Ini zaman barang mahal. Barang mahal. Orang kita kena fikir benda agama ni. Kalau tidak, siapa nak nunggu masjid? Jadi sebab itu dia kata, ilmu ni penting kita belajar. Jadi ilmu fardu kifayah, dah ada orang pandai, tak apa dah. Ilmu dia kata, yang tergolong fardu kifayah ada ilmu-ilmu yang kebaikan umat bergantung padanya. Seperti mendalami ilmu fiqh di atas kadar keperluan. Demikian juga ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fiqh, ilmu akidah, ilmu hisab, ilmu kedoktoran, ilmu ekonomi, ilmu persenjataan dan lain-lain ilmu itu semua itu fardu kifayah. Jadi kalau ada orang pandai, kita tak perlu dah belajar. Ilmu-ilmu dilarang untuk dipelajari. Ada soalan sebelum pindah tajuk? Boleh? Okey. Ilmu-ilmu yang dilarang untuk dipelajari, mendalami aliran-aliran sesat. Pemikiran-pemikiran yang meragukan dan akidah-akidah yang menyimpang, bukan dengan niat untuk membantah dan menghalau bahayanya. Ada pun mempelajarinya untuk menjelaskan penyimpangannya dan membantah penyelewengannya dengan tujuan untuk memperbaiki akidah dan membela agama, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Kena ada juga orang pandai nak lawan dengan Syiah, lawan dengan Wahabi, lawan dengan Ripin Besut punya ajaran Ayah Pin, Tuhan Harun, macam-macam ajaran ni. Kena ada orang pandai juga. Kena pergi belajar. Supaya apa? Boleh membantah hujah-hujah mereka ni tadi. Kalau tidak, kita bahaya. Mempelajari ilmu nujum untuk mengetahui tempat barang yang dicuri, harta karun, binatang yang hilang dan lain-lainnya adalah sebahagian dari ilmu perdukunan. Dan syariat telah melarang dan mengharamkannya. Sedangkan mempelajari ilmu nujum untuk tujuan kajian akademik, ilmiah, serta untuk mengetahui waktu-waktu semaya dan kiblat, maka itu diperbolehkan. Jadi ilmu nujum ni ilmu bintang, astronomi. Astronomi, ada kitab-kitabnya. Jadi kalau kita belajar untuk tujuan yang baik, tidak mengapa. Untuk tujuan yang baik, tidak mengapa. Mempelajari ilmu sihir, tapi mempelajarinya untuk menjaga diri dari sihir, hukumnya boleh. Sebagaimana ungkapan seorang penyair, aku mengetahui kejahatan bukan untuk kejahatan, tetapi untuk menghindarinya. Jadi ilmu sihir ni pun kita kena tahu juga. Sebab apa? Kita kena bezakan, yang ni sihir ke memang sakit betul. Sesiapa yang tidak mengetahui kejahatan, maka dia akan terjerumus ke dalam kejahatan. Sebab hari ini macam-macam cara orang buat. Tak boleh ikut depan, main ikut sihir, syaitan. Jadi macam mana nak kenal orang kenal ilmu sihir? Jadi kita kena belajar, kita tahulah kaedah-kaedah dia. Ilmu-ilmu yang sunnah untuk dipelajari, di antaranya mempelajari keutamaan amalan-amalan jasmani dan amalan-amalan hati, mempelajari amalan-amalan yang sunnah dan yang makruh, mempelajari amalan-amalan fardu kifayah, mendalami ilmu-ilmu fiqh dan cabang-cabangnya, mendalami akidah dan dalil-dalilnya secara terperinci dan lain-lain sebagainya. Dari huraian di atas, jelaslah hukum menuntut ilmu dan arti pentingnya ilmu di dalam Islam. Sikap para ulama sufi terhadap ilmu merupakan perkara yang jelas dan tidak memerlukan penjelasan lagi. Jadi kalau orang sebut orang tu belajar ilmu tarekat tasawuf, yang jadi tok guru tu wajiblah dia ilmu.
Jadi kalau tak ada ilmu, macam mana dia nak jadi tok syekh? Dia mestilah ada ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Dia mesti belajar ilmu psikologi, pedagogi, dia tahu lah. Nampak tak? Tapi kita tak tahu sistem orang tu belajar. Jadi kita jangan sangka buruk, bahaya. Mereka iaitu ulama-ulama sufi, mereka adalah ahli ilmu dan ahli makrifat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersinar dan jiwa yang berseri-seri, dan orang-orang yang ingin menjadikan suatu kenyataan iman, Islam dan ihsan dalam diri mereka. Setelah mereka memperolehi ilmu-ilmu yang fardu ain, mereka menerapkannya dalam amalan. Lalu mereka memperbaiki hati, mensucikan jiwa dan memurnikan niat untuk menghadapkan diri kepada Allah. Oleh kerana itu, Allah memuliakan mereka dengan redanya, makrifahnya dan keampunannya. Wallahu a'lam. Habis. Ada soalan? Boleh? Tak ada apa nak ditanya? Bangkang sikit? Tak ada soalan? Boleh? Jadi kita faham baik-baik bahawa menuntut ilmu ni sangat penting. Jadi lepas tu kita jangan mengabaikan ilmu, dan kita kena pastikan anak cucu kita tahu tentang ilmu ni tadi. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa khatim wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrihi miqdar azim. Allahumma taf alaina hikmataka wa shur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub bi qalbana ala dinika la ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Khataballahu minkum.